Okey, so kita teruskan untuk hari kedua kelas basic bersama dengan saya SK Lim lah. Okey, saya akan share dengan you all untuk hari kedua ini juga. Okey, tentang basic untuk tanah. Semalam kita stop dekat kita panggil schedule H lah, HTA, jadual pembayaran projek under HTA. So semalam kita ada juga cakap, ada juga saya mention projek yang under HTA dia punya SPA ataupun perjanjian jual beli dia memang sama sahaja satu Malaysia. Okay, developer tak boleh letak apa-apa special terms, tak ada apa-apa special punya requirement. Okay, di dalam SPA. Malah dia punya jadual pembayaran untuk projek yang under HTA ini pun sama satu Malaysia. Okay, sama satu Malaysia. Yang membezakan dia, okay, jadual yang berbeza hanya dia bezakan antara strata title dengan dia punya kita panggil strata title dengan landed saja. Ada perbezaan itu pun hanya sedikit sahaja. Sebab cara membina rumah strata ataupun rumah bertingkat dengan cara membina rumah landed, rumah yang di atas tanah berlainan sedikit. So dia punya ayat-ayat, okay, ayat-ayat di dalam tempoh pembinaan itu ada perbezaan sedikit. Hanya dengan landed dan rumah bertingkat ataupun strata title sahaja. Okey. Seterusnya, okey, hari ini adalah chart, actually chart yang sama, tapi chart ini, okey, chart ini saya sertakan, okey, amount, okey, amount berapakah amount percentage yang sesuatu developer itu perlu minta untuk kita punya buyer ataupun minta bank pembeli kita untuk release duit tersebut kepada developer. Dan of course setiap pembayaran, okay, kalau kita bayar sendiri, pembeli yang pergi bayar, of course lah dia tak ada apa-apa interest. Andai kata hari ini kita sebagai pembeli ataupun pembeli kita ambil loan dan dalam tempoh pembinaan, okay, developer kan tidak boleh minta keseluruhan amount yang kita pinjam itu, dia akan minta by partial. Setiap partial, setiap duit yang bank telah dikeluarkan itu, okay, bank akan kira interest, kira faedah dengan pembeli dia. Okay, faham tak? Faham tak apa maksud saya? Okay, ataupun ringkasnya kita boleh cakap, pembeli yang beli rumah under con, kita tidak perlu bayar dia punya installment yang kita mungkin cakap rumah set bina nanti installment dia 1,400, 1,300 ataupun 1,200 contoh. Tapi tempoh pembinaan kita tidak perlu bayar full amount dahulu punya. Sebab kenapa? Sebab projek kita yang dilindungi HTA ini, semalam saya cakap, tadi pun ada cakap, developer tak ada hak untuk minta keseluruhan payment itu. Okay, mereka akan minta by partial. Developer bina 10%, sudah set 10%, baru dia minta pembeli ataupun bank pembeli untuk bayar 10%. Bila bank sudah release 10%, maka 10% amount itu bank akan kira faedah dengan pembeli dia. Okay? Sebab bank sudah release itu duit, of course lah dia akan kira faedah. Macam mana pengiraan dia? Contoh, andai kata dekat sini, okay, you all boleh nampak saya punya mouse, boleh nampak saya punya mouse. Dekat sini, saya bagi contoh, ini adalah projek Kesuma Residen lah. Harga SPA projek rumah residen adalah 307,000. Okay? So, dan nombor satu, stage yang pertama. Actually, benda yang sama, schedule H. Cuma yang semalam punya version dalam bahasa Melayu. Dan hari ini, versionnya dalam bahasa English. Itu saja yang membezakan. Contoh dekat sini. Apabila kita sign SPA, ikutkan, developer ada hak untuk minta 10% dengan pembeli kita. Okay? 10%. So progress maknanya tempoh pembinaan lah. Ini kita buat prediction saja. Dan monthly progressive payment. Kenapa saya letak kosong? Sebab di sini
projek ini developer ada bagi 10%. So 10% customer ini apply loan 90%. Maka waktu sign SPA, customer ini tidak perlu bayar 10%. Maka developer, maka bank pun tak perlu release 10%. So tak ada apa-apa transaction. So progressive payment dia adalah kosong. Sehinggalah pembinaan sudah capai, kita panggil the work below ground level of the said property comprising to the said parcel including foundation of the said building. Maknanya yang ini pembangunan sudah ada lantas dia 10% kita panggil, ataupun kita namakannya sebagai 2A, progressive 2A. Dalam schedule H2 ini adalah stage A, 2A. Dalam schedule 2 dia ada banyak stage punya, daripada stage 2A sampai ke stage 2H. Ini adalah stage pembinaan. Setiap stage apabila siap setiap benda yang tertulis di dalam SPA ini, developer ada hak untuk minta percentage daripada harga SPA itu, daripada pembeli ataupun bank pembeli. Okay, so rasanya complicated tak dekat sini. Rasa boleh faham tak you all tentang yang ini? Contoh, siap sampai ke stage 2A, developer akan minta 10%. 10% daripada harga SPA, iaitu kita akan guna amount harga SPA, harga sales and purchase itu darab dengan 10%. Amount dia bersamaan dengan RM30,700. Ini amount. Andai kata customer kita hari ini bukan apply 90% loan, dia apply 80% loan, customer kena keluar 10%, ataupun RM30,700 ini perlu dibayar kepada developer. Okey. Okey. Setiap projek pun sama. Okey, setiap projek pun sama. Sekiranya customer kita dia tak ambil full margin punya loan, andai kata ada yang nak ambil 50%, nak ambil 40%. Stage yang pertama adalah bank takkan bayar untuk kita terlebih dahulu punya. Tak ada istilah, contoh kita ambil 50% loan kan, tak ada istilah you minta bank bayar dulu. Maknanya bank release dulu, draw down dulu, sampai ke akhir baru you bayar itu kita panggil different sum itu. Amount yang customer perlu bayar. Tak ada punya. Dia mesti kena pembeli kalau ada sebarang kita panggil different sum, wajib pembeli kena bayar habis dulu, sudah settle, baru sampai ke bank peminjam akan release dia punya part. Baru dia akan draw down duit yang kita dapat yang diluluskan oleh pihak bank itu. Okey? So far boleh Boleh faham Boleh faham, kita pergi ke sampai ke 2A. 2B, the structural framework of the said property. Said property maknanya kalau kita beli strata title, dia merujuk kepada unit yang kita beli itu. Okey, dia merujuk kepada unit yang kita beli itu. Di 2A dia panggil lantas lah, maknanya piling. Piling siap 2A satu whole, kita panggil satu projek, tak kira ada berapa unit, mereka pun perlu bayar 10%. Sampai ke 2B, the structure framework of the said property. Maknanya rangka rumah unit yang customer kita beli. Okey? Rangka unit yang customer kita beli sudah siap. Dekat sini ada perbezaan lah. Contoh, andai kata hari ini kita jual satu kondominium. Okey, dengar baik-baik. Hari ini kita jual satu kondominium. Kondominium itu ada 25 tingkat. Okey, sekali lagi, kondominium yang ada 25 tingkat. Biasanya developer bina rumah, dia bina start daripada mana dulu? Siapa boleh jawab saya dekat sini? Dia bina siap daripada start daripada mana dulu? Of course, first mereka akan buat piling, mereka akan buat lantas. Dan ini memang wajib punyalah, iaitu 2A. Yang ini wajib punyalah, mesti kena ada lantas dulu. Okey, sampai framework confirm adalah unit floor yang pertama akan siap dulu punya.
Maknanya, kalau hari ini kita adalah pembeli di level pertama, kita lah adalah pembeli yang pertama di level pertama. Yang pertama, batch yang pertama kena bayar 2B punya progressive payment. Dia akan sampai 2B ke awal, paling awal. Dan yang paling akhir, of course lah, unit yang paling atas sekali. Unit di level 25. Okay? So far ada perbezaan. So dekat sini, I rasa you all faham. You all faham sebab stage 2B adalah structure, kita panggil rangka bangunan, unit yang pembeli kita beli itu. Kalau dibeli level 1, mereka kena bayar dulu interest terlebih awal. Kalau dibanding dengan level 25. Okay? So sehinggalah stage sampai ke hash lah, kita panggil. Satu-satu you boleh baca, nanti saya boleh share PDF ini kepada you all boleh baca. Saya boleh share dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. You all boleh baca. Setiap stage akan siap certain punya requirement, baru developer boleh claim. Dan sehingga 100%, maknanya bila developer sudah claim 100%, rumah anda sudah siap dah. Okay? Rumah anda sudah siap dah. Okay. Hari ini, first punya, saya nak share macam mana pengiraan faedah. Macam mana pengiraan faedah. Ini untuk kita punya info lah. Kalau sekiranya ditanya, at least kita tahu macam mana pengiraan progressive payment itu untuk kita punya buyer. Untuk stage 2A lah, kita guna stage 2A, majority setiap projek, siap lantas, kita semua kena bayar dah. Okay, macam mana pengiraan dia? So, kita guna atas sekali, yang saya sudah bulat punya, harga SPA. Okay. Darab dengan 3.3%. Darab dengan 3.3%, kita perlu bahagi dengan 365. Maknanya hari dalam satu tahun itu ada satu tahun ada 365 hari. Okey, dan darab dengan berapa hari pada bulan itu. Itu adalah progressive payment yang customer kita perlu bayar ataupun kita perlu bayar sekiranya kita beli rumah under con. Okey, dan seterusnya lah. Kalau dia release 15%, kita kena tambah dua amount ini. So kita punya monthly installment, setiap kali siap developer bina siap setiap stage, kita punya faedah akan meningkat. Tetapi kita akan bayar full amount installment rumah itu. Okey, apabila rumah kita siap nanti. Kita boleh pembeli rasa dia boleh tahu punya. Dia confirm boleh tahu punya. By dia punya monthly installment, dia boleh agak rumah dia memang sudah hampir siap dah. Sebab waktu kita cakap dengan customer, waktu kita close customer itu, kita akan cakap dengan customer, you punya monthly installment satu bulan adalah RM1,300. So, tempoh pembinaan, apabila kita punya buyer sudah start bayar installment, nak cecah dah, nak cecah amount yang kita cakap installment itu dah. Maknanya rumah dia memang hampir nak dapat kunci dah. Okay, so ini adalah untuk progressive payment dan cara-cara pengiraan untuk progressive payment ini. Setiap kali developer siap setiap stage, mereka akan hantar notis kepada bank dan juga pembeli sendiri itu. Okey, untuk claim amount yang dia boleh claim pada bulan-bulan tertentu lah. Okey, dan setelah bank release, setiap kali kita panggil drawdown, kita panggil release duit kepada developer, mereka akan hantar satu surat kepada dia punya kepada purchaser dia ataupun peminjam itu, dan dia akan tulis dalam surat now pembinaan ataupun developer you sudah siap dah sampai ke stage 2D. Mungkin start bulan depan kita akan release dah
berapa lagi kepada you punya developer, dan total installment untuk bulan yang akan datang ialah sekian amount dia. Mereka akan keep dalam tempoh pembinaan lah, antara bank, developer dengan buyer sekali. Buyer akan sentiasa dapat surat punya. Tetapi you all boleh jelaskan kepada you punya buyer, so jangan risau, dia sebenarnya bukan minta duit daripada pembeli. Pembeli tidak perlu buat apa-apa lagi dah, sebab lawyer, developer dan bank punya in charge lah. Mereka sudah connect dah. Setiap kali mereka akan deal sendiri. Okay, deal sendiri dan release duit itu kepada developer directly. Okay, kita sebagai pembeli, dia hantar sebagai kita panggil acknowledgement sajalah, nak bagi you tahu saja. Kalau tidak, tak mungkin bank tiba-tiba apa notis pun tak bagi kita punya pembeli kan, tiba-tiba nak minta bayar faedah semua kan. So memang sering kali banyak customer yang kita pernah jual punya, mereka bila dapat surat daripada bank ke, daripada developer ke, mereka mencari global lah. Kenapa tiba-tiba developer minta saya 30,000, kenapa tiba-tiba bank minta saya 40,000 macam tu. So desain surat kepada kita, baru kita jelaskan konten di dalam surat itu. Memang pun dia minta, tetapi disebabkan customer kita ada ambil loan dengan bank, surat itu sebenarnya dia nak bagi kita notice saja. Sebenarnya surat itu adalah untuk bank peminjam dan release itu kepada developer. Okay, next. So seterusnya, of course, setiap pembelian hartanah akan melibatkan bank. Okay, majority hampir 99% lah customer yang nak beli rumah itu akan ambil loan dengan bank. Okay, dan adalah penting untuk kita sebagai agent faham betul-betul cara-cara nak berurusan dengan bank dan cara-cara kelayakan untuk customer kita, dan juga terms and condition dalam pinjaman perumahan, especially dengan bank. Setiap bank, okay, dia ada dia punya syarat yang tersendiri sebenarnya. Dia ada dia punya cara tersendiri, dia punya penilaian yang tersendiri. Ada bank yang suka pinjam duit kepada sektor-sektor tertentu, dan juga ada bank yang tak nak pinjam duit kepada pekerja di sektor-sektor tertentu. Yang ini permulaan kalau anda adalah ejen yang baru, rasa majoriti yang masuk hari ini kecuali Zazi, semua pun ejen baru kan. So you all boleh refer kepada you punya leader, dan untuk you punya info juga, setiap hari Selasa lah grup kita akan arrange satu banker untuk beri kita sharing. Okay, akan arrange satu banker, kebiasaan setiap minggu pun adalah brand-brand bank yang berlainan. Mereka akan datang sharing. So setiap kali sharing, kita boleh dapat sedikit info daripada banker tersebut lah. Contoh kita akan invite Bank, Maybank dan sebagainya. So dekat sana kita boleh dapat sedikit input ataupun ilmu lah. Bukan ejen yang luluskan loan, tapi at least kita tahu syarat dan kelayakan bank-bank yang tertentu. Bila you jumpa customer yang tertentu, you tahulah, customer ini boleh try dekat bank mana, ataupun customer ini saya rasa tak perlu try lah, dia punya kelayakan majority bank pun tak nak dia punya income. Okay, dia perlu buat benda yang sekian-sekian untuk luluskan dia punya loan. Okay, ada dia punya cara-cara ataupun ada dia punya selok-belok untuk luluskan loan seseorang itu. Tapi kita perlu, ada kalanya kita perlu menggunakan sedikit masa. Iaitu, saya bilang sedikit, bukan 1 hari 2 hari ya. Mungkin kita perlukan dalam lingkungan 3 hingga 6 bulan untuk kita monitor dia punya income. Of course lah, bank nak pinjam duit, of course dia akan pinjam kepada orang yang mampu bayar dia balik. Of course, income adalah perkara yang sangat penting. Okay, so seterusnya, bank akan merujuk kepada satu nisbah. Kita panggil nisbah khidmat hutang. Ataupun dekat bank, biasanya mereka akan cakap biasalah dalam bahasa English.
nama penuh dia adalah debt service ratio. Debt service ratio ataupun dalam bahasa Melayu nisbah khidmat hutang. Nisbah daripada mana? Ratio daripada mana? Of course daripada income peminjam itu. Okey, daripada income peminjam itu. DSR adalah kriteria yang sangat penting digunakan bank untuk menentukan kelayakan peminjam itu. Nisbah ini mengira berapakah jumlah pinjaman yang customer kita mampu pinjam sebelum sampai ke tahap mereka tidak mampu lagi untuk lakukan pembayaran pinjaman balik pinjaman itu. Okey, dan pengiraan nisbah ini mengambil kira baki tertunggak dan juga hutang-hutang yang lain. Okey, kemudian jumlah tersebut akan dibandingkan dengan pendapatan anda. Okey, income customer kita ataupun income kita sendiri. Of course, income yang kita boleh certify punya lah, yang dia boleh buktikan yang ini betul-betul adalah income daripada customer itu. Okey, so ini adalah contoh apps. Setiap tak kira you agent baru ataupun agent lama, you are now, kita jarang akan bawa satu calculator untuk pergi buat sales dah. Ada, tapi jaranglah. Majority orang-orang ataupun salesman sekarang, kita pun akan ada handphone punya kan. So you all boleh download PCMY ini. Nama penuh dia Property Calculator Malaysia. Okay, di dalam apps ini sebenarnya banyak benda kita boleh kira menggunakan apps ini. So you all boleh download. Okay, kita boleh download, you all download dan you cuba mahirkan benda, mahirkan dia punya button-button lah, dan memang sangat berguna untuk agent. Okay, so bagaimanakah untuk mengira nisbah khidmat hutang? Okay, kumpulkan jumlah pendapatan bulanan yang boleh diambilkan sebagai pendapatan. Okay, so bukan semua pendapatan pun boleh diambil. So dia ada dia punya requirement, ada dia punya terms and condition. Okay, contoh seperti kita punya gaji bersih, hasil sewaan dan juga untung ataupun dividen perniagaan. Okay, bagi yang buat bisnes lah. Okay, langkah pertama, kumpulkan dan jumlahkan semua dokumen berkaitan dengan pendapatan anda. So, hanya pendapatan yang ada dokumen. Dokumen contoh seperti kalau you kata you makan gaji 4,000, gaji kamu adalah wajib ada first wajib, of course ada pay, kita punya pay slip. Okay, ada slip gaji. Dan of course kalau tengok slip gaji saja tak cukup. Wajib kita punya duit itu ada masuk bank. Okey, untuk gaji bersih ada masuk bank. Dan amount dia dengan kita punya payslip sebenarnya wajib kita panggil tally. Amount dia sama. Tak boleh contoh bulan Januari dalam payslip you tulis 3,000, tiba-tiba dekat bank okey balance 2 ataupun 3,000 saja. Ataupun 1,000 saja. Okey, kalau tak ada satu kita panggil bukti yang kukuh menyatakan kenapa sudah hilang 1,000 tu, mungkin kita sudah advance. Okey, bank tak boleh tally amount itu. So, ini adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan bank tak lulus kita punya loan perumahan. Okey, so selepas itu kita kena kumpulkan dan last, yang atas punya adalah jenis-jenis komitmen. Okay, komitmen yang tersedia ada. So, kita punya formula pengiraan senang saja. Kita gunakan komitmen bulanan termasuk komitmen baru. Okay, kita akan tambah semua komitmen yang tertulis dekat sini. Ansuran kereta, pinjaman peribadi, ansuran rumah sedia ada kalau ada, bayaran minimal credit card, ataupun secara ringkasnya komitmen yang akan tertera di dalam kita panggil C-Kris kita diambil kira. Komitmen lain contoh seperti hutang mak kamu RM50 ataupun hutang bapak kamu ada
RM3,000 setiap bulan you kena bayar berapa amount, iaitu tak kira sebagai komitmen. Bank mengambil kira komitmen yang mereka boleh dapatkan bukti punya. Bukti dia ialah dengan print kita punya secret. Nanti saya ada bab tentang secret. Apakah itu secret? Dalam bab yang seterusnya saya akan jelaskan pula. Okay, so kita pergi balik ke formula pengiraan DSR. Okay, kita guna kita punya komitmen bulanan darab dengan pendapatan bulanan kita. Darab dengan 100%. Kita akan mendapat 1%. Okay, kalau percentage itu tak melebihi amount yang tertentu. Okay, sebab setiap bank punya kita panggil DSR. DSR adalah 1% lah. Kalau kita tak melebihi percentage itu, consider DSR okay. Boleh go to the next step. Boleh pergi ke langkah seterusnya. So, selain DSR sebenarnya ada banyak langkah-langkah lagi. Bank akan pantau, akan teliti sebelum confirm luluskan kita punya customer punya loan. Okay, dia bukan tengok DSR saja. So, DSR hanya langkah yang pertama. Okay, kalau DSR tak melebihi, contoh dekat sini 70% kan? Tak melebihi 70%. Okay, tak melebihi 70%. So, langkah pertama selesai. Baru banker akan pergi ke step kedua. Okay, next. So, ini adalah contoh. Ini adalah contoh pengiraan DSR berdasarkan satu storytelling lah. Okay, Rosie nama orang memiliki pendapatan bulanan bersih sebanyak 6,000. Right? Yes, include new installment. Memang kena include new installment punya. Okay, so memiliki pendapatan bulanan sebanyak 6,000 dan sedang membayar 2 pinjaman peribadi lah dan pinjaman perumahan dengan kos 4,000 sebulan. Yang ini saya sudah lamsamkan dia lah, total amount dia. Okay, total amount dia. Total amount dia. So berapakah DSR Rosie? So sedang saja, you all boleh guna you punya handphone. So yang ini, langkah ini kita sebagai ejen memang wajib kena tahu kira. Sebab ini adalah saya ulang sekali lagi, ini adalah langkah pertama. Kalau you dapat customer yang DSR pun tak lepas, you kira pun tak lepas, sampai ke banker kira pun sama saja. So kita tak perlu nak buang masa dekat customer ini, ataupun kita boleh advise terus customer ini untuk dapatkan pernama kedua. Okay, pernama kedua untuk tambahkan dia punya DSR. Sebab beli rumah ini, selain guna nama perseorangan, kita boleh join name kita panggil. Boleh join dengan siapa? Kita boleh join dengan kita punya adik-beradik, ibu bapa dan juga isteri ataupun suami. Okay, kalau kita kira DSR tak lepas, on the spot kita boleh minta dah. You kena cari you punya husband, you punya wife untuk join in dengan you kalau you betul-betul nak beli rumah ini. Okay, next. So kita pergi ke contoh pengiraan 4,000 adalah komitmen. Bahagi dengan 6,000 pendapatan, darab dengan percentage 100%, kita akan dapat 66.67%. Okey, dekat sini story yang di atas ini, kalau anda kata pinjaman perumahan yang pinjaman perumahan yang dia tulis kalau termasuk dia punya rumah baru, okey, kes ini consider boleh ambil. Okey, kes ini consider boleh ambil. Dan sebaliknya, kalau anda kata komitmen 2 pinjaman peribadi dan pinjaman perumahan dengan kos 4,000 itu tak termasuk, okey, dengar baik-baik, kalau 4,000 itu tak termasuk rumah yang dia nak apply hari ini dan dia nak beli hari ini dengan kita itu, Rosie memang tak perlu nak submit dah. Kerana balance tinggal 0.3% something saja. So memang takkan lepas punya dia punya loan. Okay? So far, faham tak senario untuk Rosie ini? Faham tak senario untuk Rosie ini? Dan faham tak tentang DSR ini? Kalau faham, boleh tulis faham. So at least you all tahu dulu sebab hari ini mungkin adalah first time you dengar tentang DSR ini, dan setelah anda jual, setelah anda dapat customer, masing-masing leader dia akan share dengan you banyak lagi tentang DSR ini dan juga kelayakan bank ini. Okay, so next.
Saya ada contoh kedua kat atas saya. Okey, gaji slip besar Ahmad 3,500 dan sedang membayar PTN 150 dengan motosikal digunakan sehari dengan 250. Okey, kirakan dia punya DSR. Okey, dekat sini tadi saya ada cakap tentang komitmen. Dekat sini dia ada trik sedikit. PTN, okey, memang kena tolak sebagai kita punya kena tidak sebagai komitmen, tetapi motosikal RM250 sebulan itu mungkin kita tak perlu kira sebagai komitmen. Kenapa? Sebab banyak installment motosikal bukan diberi oleh bank punya. Okey, sekali lagi, banyak installment motosikal bukan diberikan oleh bank punya. Banyak kedai motor sendiri yang bagi loan itu motor kepada dia punya pembeli directly. So amount itu kalau tak keluar di dalam sikris, maka Ahmad punya komitmen hanya RM150 saja. Tak perlu 2,250 itu tak perlu kira lah untuk dia. Okay, so simple. Kalau dia motosikal, kita tak perlu kira. Kita hanya guna jika beliau berminat membeli rumah Zara, okay, dengan bulanan 1,003, kita cuma guna 1,003, okay, sebagai komitmen baru, tambah dengan 150, okay, 1,300 tambah dengan 150 bahagi dengan 3,500, darab dengan 100, okay. Berapakah DSR dia? Yes, kalau loan motor daripada Aeon Credit dikira komitmen. Yes, betul. Sebab loan daripada Aeon Credit akan keluar dalam sikris. Okey, dekat sini Ahmad punya DSR adalah 41.42. Okey, siapa yang ada kira punya, you boleh try kira guna 1,003 komitmen baru tambah PTPTA itu. 1,003 tambah 150 bahagi dengan dia punya gaji 3,500 darab dengan 100. Okey, DSR dia 41.42. Okey, so sekiranya bank letak DSR 50%, dia pun boleh lepas. Kalau bank letak DSR 60%, dia pun boleh lepas customer ini. Okey, sebab DSR sebenarnya bukan 70% lah. 70% saya letak purata saja. Sebab setiap bank, setiap range kita panggil setiap tier gaji customer kita, dia ada DSR yang berlainan punya. Okey, contoh orang yang bergaji 2,000, DSR dia 50%. Orang yang bergaji 3,000, DSR dia 65%. Orang yang bergaji 15,000, DSR dia 75%. So bank ada satu kita panggil satu standardized punya ada satu blueprint tentang DSR ini untuk setiap range gaji customer dia, dan setiap bank, apa bank, Maybank, Hong Leong Bank, apa bank, M-Bank, apa bank yang ada, dia punya DSR pun berlainan. Saya memang tak ingat bank apa punya DSR, tetapi kerana mereka sentiasa ada buat adjustment setiap bulan berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Dan kalau gaji 3,000, estimate 70% lah rasa, 70%. Okey, dia punya teori adalah seseorang itu kalau gaji dia 3,000, dia tak mungkin boleh guna sampai 3,000 untuk bagi installment. Kalau dia guna sampai 3,000 untuk buat installment saja, untuk buat pinjaman saja, dia nak makan apa? So dia mesti kena ada balance sedikit dekat sana. Okey. So next, selepas darab dengan DSR, okey, selepas DSR dia lepas, satu lagi langkah yang kedua, okey, bank yang kira punya ialah kita panggil NDI. Dalam bahasa English, Net Disposal Income. Juga akan diambil kira oleh bank. Selepas darab dengan DSR, kalau balance yang tinggal itu tak cukup amount secara purata lah,
tak cukup amount 1,000 ataupun 1,500, tengok bank lah, tengok bank, dia punya loan pun tak perlu buat, pun takkan lulus dia punya loan. Okay, so net disposal income adalah kita panggil, bank panggil kos sara hidup. Minimum seseorang itu kalau nak hidup dekat Malaysia, dia kena ada berapa duit. Dia punya teori macam ini. Okay, net disposal income ada perbezaan. Kalau seseorang itu tinggal di bandar ataupun di luar bandar. Sebab bank beranggapan orang yang tinggal di bandar, of course lah, dia punya expenses akan tinggi sedikit. Manakala orang yang tinggal di luar bandar pula, okay, dia punya kos sara hidup akan rendah sedikit. Okay, even pun bank yang sama yang ini, contoh yang ini, tapi bank yang, even pun bank yang sama, so di NDI dia akan berbeza berdasarkan si peminjam itu. Okay, ataupun si peminjam itu sama ada katakanlah itu berada di bandar ataupun berada di luar bandar. Kalau di bandar, of course, kos sara hidup dia tinggi. Dan kalau di luar bandar, kos sara hidup dia lebih rendah. Okay, so langkah yang kedua, adakah anda faham untuk NDI ini? Selepas biasa, NDI. Boleh ya? Faham ya? Boleh ya? Jelas ya? Okay. Selepas dalam DSR, okay, selepas dalam DSR, dia punya amount yang balance untuk customer ini, digunakan sebagai kos sara hidup. Kalau kurang daripada amount, contoh NDI RM1,000, kurang daripada amount RM1,000, okay, customer ini punya loan pun tak lulus dah, tak perlu buat dah. Banker akan cakap NDI tak cukup. Okay, DSR lepas NDI tak cukup. Okay, how to know NDI balance from DSR? Oh, senang saja. Senang saja. Okay, gaji 3,000. Okay, saya tulislah gaji 3,000. Taraf dengan kita panggil customer ni buat komitmen lah. Contoh buat komitmen. Loan rumah 1,000. Okay, loan kereta 500. PT-PTN. Okay, PT-PTN kita panggil 400. You guna 3,000 gaji dia, tolak dengan 1,000, tolak dengan 500, tolak dengan 400. Kalau amount itu masih cukup, masih berada di atas 1,000, okay, NDI dia okay. Kalau kurang daripada 1,000, NDI dia koyak. So tak perlu buat loan dah. Okay, nak buat boleh, kena join in. Senang, kena join in senang, cari join in. Okay. So, adakah saya terjawab soalan kau? Kau sudah boleh faham? Okay, good. Next. Ini langkah kedua. Ada banyak langkah lagi. Okay. NDI berbeza dari faktor cadangan bank, lokasi, status permainan, dan jumlah tanggungan dan lain-lain. Okay. Okey, bawah sekali saya ada dia punya formula lah. Gaji persen tolak komitmen saja. Okey, senang. Tolak total komitmen termasuk komitmen baru. Selepas you kira biasa, you sudah congakkan dia punya semua komitmen kan? Okey, tulis dan guna formula, guna gaji persen tolak semua komitmen termasuk komitmen baru. Amal dia kurang, tak perlu buat. Kalau amal dia besar, lebih daripada 1,000 ataupun lebih daripada amount yang bank minta itulah. Okay, within NDI boleh lepas. Okay. So ini contoh ya. Ini adalah contoh pengiraan dia. Contoh saya gunakan 1,000 lah. Gunakan 1,000. Gaji persen, tolak komitmen. Termasuk komitmen baru. Kalau 1,000, amal selepas tolak mesti minimum ada 1,000. Kalau tak ada 1,000, tak perlulah. Kalau tak ada 1,000, tak perlu dah. Okay, next. Tempoh pinjaman bank di Malaysia. Okay, maksimum bank boleh meluluskan pinjaman sehingga 35 tahun. Dan sehingga individu itu 70 tahun saja. Okay. So, syarat pinjaman, mereka boleh gabung nama dengan ahli keluarga lah. Dan of course, suami isteri pun boleh, dan tiada masalah blacklist, mereka boleh apply. Kalau ada masalah blacklist,
memang tak boleh apply. Okay, blacklist pun tengok dia blacklist apa. Kalau dia sekadar blacklist message, blacklist yang random lah. So ada kalanya bank akan minta customer ini selesaikan itu. Blacklist itu mungkin RM200 saja. You kena settle. Bayar dan dapatkan release letter, so dia boleh ambil loan. Kalau customer jenis blacklist dengan bank, memang susah lah. Hanya blacklist dengan kita panggil facility seperti Telco, Astro, Syabas dan lain-lain lah. Syarikat-syarikat persendirian, okay, itu boleh settle, boleh counting lagi. Kalau dia blacklist dengan bank, credit card ke, blacklist kereta sambung bayar ke, ataupun blacklist kereta yang mungkin banyak customer, ada banyak customer macam ni dia orang blacklist kerana apa? Kereta yang dia mungkin pinjam nama kepada dia punya adik, dia punya abang, kakak ataupun saudara pergi ambil kereta. Kereta itu dia kata bukan milik dia punya, tapi nama dia. Sudah kena blacklist, memang bank akan tengok nama dengan IC saja. Dia takkan dengar kita punya sebab ataupun penjelasan. Customer kereta itu bukan saya tinggal punya. Kereta itu bukan saya pandu punya. Adik saya pandu punya. Saya dia punya nama saya. So saya punya statement semua cantik. Dia takkan dengar apa alasan ataupun sebab punya. Dia akan ikut nama penuh, IC, kalau tally, ngam, itu adalah awak. Tak kira you bagi kereta itu kepada sesiapa. Okay, so harap faham kan? So selepas itu bank bukan dengar customer ataupun kita cakap saja. Okay, kita bukan customer, kita punya bank bukan tengok apa yang kita declare kepada dia. Contoh kita punya komitmen, kita punya income. First commitment, of course lah, saya cakap tadi, selain tengok payslip, mereka akan tengok statement bank kita. Okay, maksudnya customer kita wajib income dia ada masuk bank lah, baru boleh buat loan. Kalau dia ada customer yang dia kerja, ada payslip, tetapi dia orang punya gaji, dia punya bos bayar cash punya, kalau lah. So banyak customer yang especially lorry driver ataupun sebagainya kan, dia orang ambil cash punya, mereka memang susah nak dapatkan loan. So kalau mereka nak apply loan rumah, kita akan ajar dia. So mulai hari ini mungkin you punya bos bagi you cash, okay? Cash amount itu dan sama dengan you punya payslip, dapat saja you sendiri masuk dalam bank. Konsisten bagi setiap bulan bank nampak you punya amount itu ada masuk dalam bank untuk you boleh buat loan kelak. Kalau tidak, memang ke laut lah, memang tak perlu buat dah. Okay, next. So bank akan tengok dekat mana setiap kali kita apply loan, bank akan check kita punya SICRIS dan SITOS. Okay, saya pergi ke SITOS dulu. Apakah itu SITOS? SITOS adalah sistem yang digunakan dengan oleh bank ataupun syarikat pinjaman berlesen untuk cek kita panggil kesihatan kewangan customer dia ataupun pembeli itu. SITOS adalah hasil shortcut daripada nama Credit Tip of Service Sdn Bhd, sebuah company lah, okay, company persendirian. So dekat sini mereka boleh cek sama ada customer ini ada di senarai hitam tak. Okay, SITOS biasanya digunakan oleh peniaga-peniaga dekat luar, sesiapa saja boleh apply SITOS. Okay, dengan ada bukti orang ini ada hutangnya duit dan you boleh blacklist dia. Okay, Telco, Mesis ke, Astro, banyak lagi syarikat-syarikat persendirian. Sekiranya anda ada hutang dia duit, mereka akan senarai hitamkan you punya nama dalam SITOS. Okay, sesiapa sahaja. SITOS kalau kena kita panggil blacklist dekat SITOS, kita panggil remeh sedikit lah. Seringkali, okay, anda sudi settlekan dia saja on the spot, bukan on the spot, setiap bulan dia akan refresh lah. You settle saja,
terus kita boleh apply loan lagi. Okey, sitos benda yang remeh. Anda sudi settle, okey, lepas settle kita boleh apply loan. Okey. Selain itu, kita panggil credit score. Credit score. Dalam sitos juga, dia akan merekod kita punya credit score. Okey, kita punya tabiat pembayaran di dalam Secris, kita punya blacklist ada apa, dia akan keluar satu skor di dalam sitos sana. Dalam Secris sitos sana. Dia akan keluar seperti macam ni lah. Kalau kita punya meter berada di ruang hijau, of course lah, kebiasaan memang tak ada masalah dalam pinjaman kita. Tetapi kalau pergi sampai ke merah, memang ada cabaran sikit untuk kita luluskan kita punya loan itu. Okay, next. Selain sitos, Secris, bank pun akan pergi cek kita punya Secris. Secris adalah dia lebih kurang sama macam sitos, tetapi kali ini Secris adalah kita panggil rujukan kredit. Okey, rujukan kredit di bawah selia ataupun naungan Bank Negara Malaysia. Okey, sekali lagi, Secris adalah biro kredit yang di bawah naungan Bank Negara. Okey, sesiapa, setiap hutang-hutang customer, tak kira you dengan bank apa, Maybank, Public Bank, Holland Bank, apa bank pun, mereka wajib hantar rekod itu kepada bank negara. Dan setiap kali bank, tak kiranya apa bank, nak luluskan apa loan, loan rumah, loan kereta, nak apply credit card, okay, dan apa lagi, personal loan, dan loan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan bank lah. Okay, mereka akan check you punya Secris. Tak kira you hutang dengan apa bank, Maybank, Public Bank, Bank Muamalat ke, Bank Islam ke, mereka pun ada rekod dekat sana. Mereka pun akan laporkan kepada bank negara dan setiap kali mereka punya Secris, mereka akan nampak segalanya. Okay? Banyak ada juga customer kita yang dia rasa dia pandai. Okay? Dia pandai sampai macam mana, dia ada hutang dengan bank. Dia cakap dengan ejen tak ada. Langsung tak ada hutang, bersih saja. Okay? Mungkin kadang-kadang mungkin ada customer yang hutang credit card, depan wife dia tak berani cakap lah, dia kata tak ada. Tapi sebenarnya dia ada. Once kita submit dia punya dokumen, tak tahu sampai ke apa, okay? Terus kita boleh dapat tahu dah semua detail. Dia ada hutang apa-apa, semua akan keluar punya. So tak ada, bank takkan dengar melalui kita punya waiver, melalui persetujuan daripada customer. Okay, mereka akan check, mereka akan semak sendiri dengan sitos, dengan Secris. Dan keputusan Secris dengan sitos adalah yang paling tepat. Memang paling tepat, takkan tipu orang punya. Okay, kalau you tak ada loan, memang tak ada. Kalau you ada loan, memang akan keluar. Okay. So for your all punya info, company kita GSK, kita ada apply satu sistem untuk check Secris dan sitos customer kita. Kerana kita nak memudahkan banker kita. Setiap kali, especially bagi mereka yang jual rumah selangorku ataupun jual rumah bebas, kita tak nak kamu buang masa. So kalau kamu buang masa punya maksud ialah you sudah dapat customer itu, you nak pujuk untuk ambil dokumen lah, itulah, inilah. Anda kata you sudah follow up 1 minggu, 2 minggu, baru dia suruh bagi dokumen, enak, last kali baru dapat tahu customer ini ada masalah Secris, ada masalah sitos. So sudah buang banyak masa dekat sana. Okay, kita dapat customer saja. Okay, dapat customer saja, kita akan offer customer kita. Kita akan offer customer kita, you all boleh check you punya kesihatan keuangan customer kita itu dengan kita terus. So, tapi ada sedikit pembayaran lah. Pembayaran yang perlu dibayar, ditanggung oleh customer kita. RM25. Customer perlu bayar RM25. Daripada RM25 itu, RM10 akan menjadi commission kepada agent, kepada you. Okay? Kalau kamu dapat kutip RM25 itu,
minta customer. Sebab you kena brief customer kita, kalau you nak beli rumah, of course lah, wajib you kena check benda ni dah. Kalau tidak, nanti buang you punya masa nak kumpul dokumen, end up you punya loan tak lulus. No, kita akan sediakan dia punya form, you bagi customer sign, print you punya IC, lepas itu hantar kepada office. Okay, hantar kepada office admin city, dia akan check lah. You sudah hantar, dia akan check, dan keesokan harinya dia akan hantar laporan kepada you. Okay, dia akan hantar laporan kepada you. So daripada sana you terus boleh tahu dah, dan you terus boleh advise you punya customer tentang masalah-masalah dia, dan settlekan, dan terus boleh buat loan untuk seterusnya. Ya, memang RM25 untuk Secris dan Sitos sekali. Okay, 2-in-1 punya. Kita punya sistem adalah kita punya sistem nama dia Sitos, tapi dia boleh tengok Secris sekali punya. Okay, exactly sama dengan report dengan bank negara, exactly sama, sebab Secris pun Sitos pun ambil laporan daripada bank negara. Okay, pembayaran RM25, RM10 untuk commission awak lah, agent lah. Okay, so next, so ini adalah contoh laporan Secris. Okay, laporan Secris ini adalah daripada Bank Negara Malaysia. Okay, laporan ini adalah daripada Bank Negara Malaysia. So kita punya print punya cuma viewingnya tak sama, tapi dia punya cara laporan memang sama. Dekat sini kita boleh nampak belum jelas sendiri AB Bank, contoh bank pemberi itu. So dia ada kod cawangan dia, dan ini adalah kemudahan credit card. Nombor kad, jumlah baki belum jelas RM3,000. Dia boleh tarik lah. Dekat sini dia akan ada laporan untuk 12 bulan, iaitu 1 tahun. Dia akan ada laporan untuk 12 bulan. Dekat sini dia akan tunjuk tabiat pembayaran balik customer ini. Okey, dekat sini you boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Dalam Secris ini boleh nampak tak? Okey, you boleh nampak November, Oktober, September, Ogos, Julai, Jun, jatuh kan? Dekat bawah dia ada tulis 021 000321 macam tu. Okey, so saya nak jelaskan kepada you, Secris boleh nampak daripada 2014 sehingga 2015, 1 tahun lah. Kosong bermaksud, okey, tak ada tunggakan. Okey, kosong bermaksud tiada tunggakan. Manakala satu bermaksud apa? Ada siapa boleh jawab saya soalan ni? Satu bermaksud apa? Satu, apakah maksud satu pada bulan Mac ada satu, apakah maksud satu? Ada sesiapa yang tahu tak apakah maksud satu itu? So, bulan tunggakan. 1 bulan tunggakan. Yes, good. 1 bulan tunggakan. April 2 bulan tunggakan. Sampai ke Mei 3 bulan tunggakan. Kalau bank nampak saja Secris ini, dia akan cakap bye bye, you balik rumah. So jangan apply loan lagi, sebab you bukan cantik punya, you punya pembayaran balik tak cantik. You boleh tunggak sampai 3 bulan. 3 adalah kita panggil terus boleh dipancung punya lah. Bank nampak 3 bulan tak bayar punya facility, memang tak ada excuse dah. Memang dia punya loan tak perlu buat dah. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Okey? Sekali lagi, kalau nampak 3 saja dalam Secris, customer ini dalam tempoh ini memang tak perlu nak submit loan dah. Okey? 2, kalau 2 bulan tak bayar, 2 itu tak boleh melebihi 2 bulan. Okey? Ada chance sedikit. Kalau melebihi 2 bulan pun tak ada chance. 1, kalau kerap berlaku pun okey. Bank boleh tutup mata kalau hanya 1 bulan tunggakan. 3, memang tak boleh keluar. Kalau nampak saja dalam Secris, dalam tempoh itu, customer ini tak perlu submit loan. Bila boleh submit? Okey, bila boleh submit? Contoh, kalau you ada 3 bulan tunggakan, anda perlu monitor, perlu bayar you punya installment itu, bagi dia cari cantik balik sampai 000 dan sehingga
3 itu tolak sampai sikris tak nampak dah. Okay, you boleh apply lagi loan. You baru boleh apply loan. Faham tak maksud saya dekat sini? Sebab sekali lagi bank sekali lagi dalam sikris kita hanya boleh tengok 12 bulan punya rekod, dan rekod yang lama dia akan 1 bulan tolak keluar, 1 bulan tolak keluar dah. Anda kata kalau kita ada nombor 3 bulan tunggakan, okay, first of all kita kena settle dulu, okay, outstanding itu carikan dia kosong kembali, dan kita kena bayar on time setiap bulan dah, sehingga 3 bulan tunggakan itu kita guna masa untuk tolak dia sampai tak nampak lah. Okay, lepas tak nampak 3 bulan saja, okay, baru kita apply loan, baru ada chance untuk approve. Okay, dan ada kemungkinan, okay, sebab pada bank dia lapor kepada bank negara. Maybank nak pinjam you loan, dia akan tarik daripada bank negara. Dia takkan pergi cooperative bank tanya punya. So antara bank, dia orang ada privacy, dia orang akan pergi tanya lah, ada database sendiri. Tapi dengan bank negara mereka boleh tarik. Mungkin bank yang you pernah hutang dia, you pernah tunggak dia 3 bulan itu tak luluskan dia punya loan. Tetapi bank yang lain dia tak tahu. Dia tengok rekod berdasarkan sikris saja. Dia tak ada internal database. Internal database mungkin dia tak tahu, oh customer ni pernah hutang kita. Tetapi dia sudah jaga dia punya instrument balik lah. So mereka mungkin akan bagi you rate yang lebih tinggi. Sebab setiap kriteria ini daripada DSR, daripada NDI, daripada tabiat pembayaran balik, dia akan efek juga berapa rate yang bakal bank ini nak bagi kepada kita. Okay, kalau kita adalah good payer, DSR semua cantik, pekerjaan pun best kan. Okay, bank nak you punya case, dia akan offer you rate yang cantik. Kalau kita punya pekerjaan pun tak okey sangat, pembayaran balik pun kadang-kadang tak cantik sangat kan, ada 1 ada 2 punya, kita punya rate lah, kita punya faedah, kita punya rate untuk loan itu mungkin akan lebih tinggi. Okay, so ini adalah perbezaan. Okay, ada kalau customer ada tanya kita projek yang sama, ambil bank yang sama, kenapa dia customer saya punya kawan punya rate 2.9, saya punya rate tinggi, kenapa macam itu? So dari situ kita boleh tahu lah, mungkin you punya pekerjaan ke, you punya tabiat pembayaran balik loan yang terdahulu mungkin tak begitu baik, so bank adjust dia punya rate tinggi sedikit untuk awak macam tu. Okay, so next, pembelian rumah. Setiap pembelian rumah, customer kita boleh buat pengeluaran EPF. Okay, pengeluaran EPF hanya tertakluk kepada akaun 2. Okay, rasa majority sini pun tahu kan, kita punya KWSP statement kita ada 2 akaun, akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 untuk pengeluaran di hari 2 dan akaun 2 untuk pengeluaran di hari 2 juga. Tetapi kita boleh gunakan akaun 2 untuk buat pengeluaran contoh seperti pembelian rumah. Pembelian rumah untuk digunakan sebagai deposit ke, ataupun pembelian rumah untuk digunakan sebagai monthly installment. Okay, dan beberapa fasiliti yang lain lah. So you boleh semak di dalam KWSP. Hari ini saya cakap tentang hartanah sajalah. Okay, so berapa amount yang kita boleh withdraw? Okay, amount yang kita boleh withdraw ialah, okay, dekat sini dia tulis perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman dan tambahan 10% daripada harga rumah, atau kesemua amount di akaun 2. Kalau tak cukup amount itulah, maknanya you beli rumah 300,000, dalam akaun 2 kamu ada 2,000 saja, maknanya keseluruhannya you boleh withdraw. Okay, dekat bawah pula, kalau pinjaman perumahan 100%, kita boleh withdraw 10% saja. Okay, KWSP bagi kita withdraw 10% sebagai duit untuk kita masuk rumah dan duit untuk kita bayar legal fees yang diperlukan untuk pembelian rumah. Okay, dekat sini boleh jelaskan customer pengeluaran KWSP ini, okay, kecuali pembeli itu sendiri, tiada orang lain yang boleh bantu dia buat pengeluaran lah. Mereka perlu sign SPA dulu
sudah sign SPA, okey, sudah dapatkan kopi yang sudah stamping, sebab SPA adalah dokumen supporting dokumen bahawa untuk menunjukkan kepada KDBSP customer ini sudah beli rumah. Sudah beli baru boleh withdraw. Okey, sudah sign semua benda baru boleh withdraw KDBSP. Ini adalah syarat KDBSP. Mereka perlu hadirkan diri ke KDBSP, bawa dokumen-dokumen yang berkenaan sekali saja. Okey, sekali saja di KDBSP, dan selepas kelulusan KDBSP akan masukkan duit itu direct kepada akaun nama pembeli sahaja. Okey, akan masukkan ke dalam akaun nama pembeli saja. Tak boleh kontrak kepada sesiapa-siapa. Tak boleh kontrak kepada developer terus. Tak boleh kontrak even pun kepada mak ayah awak itu. Okey, next. Ini adalah contoh caruman KDBSP lah. Okey, akaun 1, akaun 2. Setiap bulan caruman kita 70% akan pergi ke akaun 1 dan 30% akan pergi ke akaun 2. Setiap bulan pun sama. So ada akaun 1 dan akaun 2. Akaun yang boleh kita withdraw untuk pembelian rumah adalah akaun 2. Contoh dekat sini, akaun 2 balance ada RM2,803. Anda customer ini beli hartanah RM300,000, okey, 10%. Sepatutnya customer ini boleh withdraw RM30,000. Okey, saya kira 10% sajalah. Tetapi amal ini tak cukup RM30,000, maka buyer ini, pembeli ini boleh withdraw keseluruhan RM2,803 itu untuk pembelian rumah. Okey. Kalau customer kena bayar 1% deposit, dia nak claim 10% boleh tak ke bos? Yang ini tertakluk kepada developer. Okey, tertakluk kepada developer, tetapi banyak developer yang tidak sanggup untuk ambil risk itulah. Ambil risk maksudnya bagi customer sign SPA, lepas itu baru tunggu dia withdraw baru bayar developer. Ada case yang macam ini, suri pun dia akan sangkut. Sangkut apa? Sangkut commission kita. Developer sebab ada risk. Ada case customer yang sudah sign SPA, dia apa pun tak bayar kepada developer. Okey, sudah sign SPA, tiba-tiba kata tak nak beli. So dia cakap gunung bulu saja, okeylah saya cancel lah, macam itu saja. So cost lawyer, banyak cost-cost yang tersembunyi, okey, developer kena tanggung. Tapi developer takkan tanggung punya, dia mesti cari agensi bagi tanggung punya. Bila dia cari kita bagi tanggung, of course akan cari agent yang bagi tanggung. Okey, so kebiasaan kita akan ajar customer 1% saja, 3,000, 4,000. So you pergi pinjam mak ayah ke, pinjam sesiapa saja, sebab developer memang tak bernakan untuk hutang dulu, bagi you sign SPA dulu, sudah sign SPA baru withdraw EPF bayar kepada developer. So dia punya proses, dia punya risk sangat tinggi. Saya pun tak advise lah case macam ini, kecuali memang saya tahu customer ini confirm akan beli punya, tapi jarang lah, saya tak boleh baca customer punya hati punya. Okay, next, boleh faham tak? So ini tak perlu. Dokumen untuk pinjaman perumahan. Ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sesuatu pinjaman perumahan. Okay, pinjaman bagi mereka yang berpendapatan gaji tetap, first mereka kena bagi kita apa? Kad pengenalan, of course, booking form daripada agent lah, daripada kita lah ataupun developer, slip gaji terkini untuk 3 bulan, penyata bank peribadi 3 bulan terkini, wajib adalah penyata bank yang dia masuk gaji, dan penyata KWSP yang terkini. Okey, sebagai supporting document. Customer yang tak ada KWSP wajib ada membayar cukai. Contoh mereka yang berasas commission punya, mereka mungkin tak ada KWSP, mereka wajib ada declare tax. Kalau mereka tak declare tax, EPF pun tak ada, so pun tak perlu nak apply loan. Pun tidak perlu nak apply loan, sebab bank akan tengok bukan satu tempat saja, mereka akan tally 2-3 tempat, tally penyata bank dan tally KWSP. Adakah amal yang kamu carum itu tally dengan you punya income?
Kalau tak tally, bank pun takkan luluskan dia punya loan. Okey, penyata deposit contohnya kalau customer ini ada saving yang berada di luar daripada bank penyata peribadi itu, mereka boleh tunjukkan kepada kita untuk tunjukkan kepada bank berapa kuatnya dana kecemasan customer itu untuk bank senang luluskan dia punya loan. Bank bank memang suka sangat pinjam uang kepada orang yang mampu bayar dia balik. Kalau didapati orang ini ada risk, mereka takkan nak ambil risiko itu untuk pinjam duit perumahan kepada you. Jangan tunggu you blacklist. Okay, untuk asas commission sebenarnya dokumennya lebih kurang sama saja. Cuma yang asas commission, sebab kita bukan setiap bulan sama, bank akan minta kita punya slip gaji selama 6 bulan ataupun ada yang sehingga 12 bulan. Okay, penyata bank peribadi sama, penyata KWSP kalau ada. Okay, dan kalau tak ada, samalah wajib ada borang B dan juga resit pembayaran cukai itu. Ia form yang terkini tertaluk kepada permintaan bank. Okay, so sama penyata deposit contoh kalau ada FD, ada apa bond ke ASB ke, tunjuk kepada bank. Bank lebih suka tengok kalau you adalah orang yang kaya. Okay, dia akan luluskan you punya loan lebih senang. Ini ada bagi mereka yang di sektor swasta. Bagi mereka yang berada di sektor government, mereka kalau mereka tak nak ambil bank loan, mereka boleh ambil loan dengan LPPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, khas untuk government sahaja. Khas untuk government sahaja. Hanya mereka yang kerja di government boleh ambil LPPSA ini. Dan di sinilah satu carta ringkasan, okey, berdasarkan gaji pokok tambah allowance tetap, amount gaji, itulah amount yang customer ini layak untuk dapat maksimum dalam pembelian rumah dia. Okey, keunikan, okey, ada keunikan government loan ini. Keunikannya, okey, keunikan customer pembeli yang guna LPPSA loan, kalau daripada HDA tadi kita ada cakap pasal progressive payment kan, tentang faedah kan. Okay, LPPSA, mereka yang ambil LPPSA loan 2 tahun yang pertama, mereka langsung tidak perlu bayar sebarang faedah ataupun installment kepada LPPSA. Even mereka sudah release duit itu kepada developer. Okey, faham maksud saya? So, untuk LPPSA, government loan ini, mereka tidak perlu bayar apa-apa faedah dalam 2 tahun yang pertama, sepanjang pembinaan. Selepas 1 tahun, baru mereka start bayar rumah mereka. Okey, 2 tahun yang pertama, mereka tak perlu bayar apa-apa installment. Okey, untuk LPPSA punya bayar, okey, pengiraan dia boleh dikatakan agak rumit sedikit. Okey, bagi kita memang rumit lah. Oleh itu, kita ada satu group chat, okey, daripada kita punya team dengan kita punya leader, manager kita. Sekiranya anda ada dapat government loan punya bayar, okey, you nak tahu berapakah maksimum kelayakan customer ini, you minta mereka bagi kita dia punya payslip yang terkini saja. Dalam masa 20 hingga 30 minit, you forward kepada you punya manager, dia akan send you satu quotation. So, okay, dia akan send you satu quotation, customer ini nama IC sekian-sekian layak untuk mendapat kelayakan maksimum berapa dengan bulanan berapa setiap bulan dan selama berapa tahun. Dan kebiasaan quotation itu adalah muktamad. Maknanya quotation itu kalau dia kata 200,000, memang 200,000 lah customer ini boleh dapat loan. Dan jarang sekali ada yang kena reject. Disebab kerana selain keunikan tak perlu bayar faedah,
government loan, LPPSA ini, mereka tidak langsung tengok apa yang berlaku di CRIS, apa yang berlaku di CIPAS. Dia kena, dia sudah DSR burst ke dengan bank, dia sudah NDI ke DSR ke, mereka tak tengok. Mereka tengok berdasarkan apa yang di dalam gaji slip sahaja untuk government ini, untuk mereka yang bekerja di sektor awam ini. Okey, boleh faham tak keunikan LPPSA ataupun government loan ini? Mujurlah LPPSA dan government loan ini orang biasa tak boleh ambil punya. Memang khas untuk mereka yang bekerja di sektor awam, government sahaja yang boleh ambil loan LPPSA ini. Right? So, seterusnya, rasa sudah nak sampai penghujungnya. Okey, untuk you punya info, BSK Group adalah grup yang fokus kepada, adalah agensi hartanah yang fokus kepada projek baru ataupun under construction punya projek. Okey, under construction namanya dalam pembinaan lah. Kita jual rumah baru. Inilah antara kelebihan. Okey, kelebihan dalam jualan construction punya rumah. Nomor satu, warranty. Okey, kedua, kebiasaan. Kecuali rumah Selangor pula. Okey, projek-projek baru dia ada banyak benda free. Kita punya SPA, developer bagi free. Dia punya loan agreement, developer bagi free. Okey, untuk under con punya projek kebiasaan, kita ada banyak pilihan unit. Banyak pilihan unit maksudnya satu projek mungkin ada 300-400 unit. Awak belajar dia punya selling point untuk setiap projek itu, anda boleh guna banyak kali sebab unit banyak bakal dijual di sana. Dan of course kita panggil margin keuntungan yang lebih tinggi untuk kita punya pembeli, dan of course low entry cost untuk kita punya pembeli juga sebab kebiasaan projek baru, mereka developer lah, mereka sama maksudnya adalah developer, mereka akan bagi rebate kepada kita punya buyer. Kalau compare dengan kita panggil sub-sales. Banyak agensi lain ataupun mungkin anda yang baru saja nak berjimat dalam hartanah ini, ada compare sub-sales, rumah lama ataupun projek. Saya dengar saya punya kawan cakap buat sub-sales senang. Saya dengar saya punya kawan cakap buat sub-sales apa. Okey, sub-sales permulaan memang sangat-sangat kita panggil keras jugalah sub-sales, especially di time ekonomi kita down ini. Dan di time sekarang yang projek tengah banyak dibina. So, sub-sales sebenarnya untuk you punya info, banyak sub-sales punya agent sudah mula terjah pergi ke projek sebab mereka tahu mereka yang sudah buat lama punya, mereka yang masalah sampai mereka yang sudah buat lama dalam sub-sales lah, mereka masih boleh survive lagi sebab mereka ada ilmu dan mereka ada database yang begitu banyak. Tetapi bagi mereka yang baru, okey, yang baru di dalam bidang hartanah ini, sub-sales you nak pecah you punya sales pertama bukan main susah, memang sangat-sangat susah. Okey, tetapi di projek kalau you buat betul-betul, kalau you fokus betul-betul, saya yakin, especially kalau kamu berada di DSK Group, sebab produk-produk di DSK Group, saya boleh cakap memang yang paling senang jual sebab dengan harga dia. Harga yang projek-projek yang kita fokus adalah boleh katakan murah. 150,000 kita pun pernah jual, 180,000 kita pun pernah jual, dan yang sekarang 260,000 dekat ke Suma Zara 300,000. Memang harga yang paling murah dan dia punya entry fees, okey, customer bayar 3,000 saja settle. Okey, Zara langsung tak perlu bayar apa-apa pun. Bagi dokumen saja, lu lulus
sudah dapat rumah dah. Ini yang kita cakap senang lah. Oleh itu, banyak ejen-ejen baru kita, yang saya cakap rajin lah. Ejen-ejen baru kita yang rajin dan dengar cakap leader dia. Bukan ejen yang sudah join, tunggu ditendang baru buat kerja punya. Yang itu memang susah nak berjaya lah. Faham? Memang faham. Kita tak boleh control. Kita hanya boleh cari, kita tak boleh marah ke apa. Kita hanya boleh support mereka yang nak berjaya. Kita tak boleh paksa orang berjaya. Kalau orang itu nak berjaya, orang itu ada matlamat, orang itu ada dia punya dia tahu apa yang dia patut buat. Rasa dia akan betul-betul all out dan buat apa yang sepatutnya dia perlu buat dalam bidang hartanah ini. Saya faham anda semua yang berada di sini, yang berada hari ini dekat sini, ingin buat sesuatu untuk diri sendiri, untuk buat sesuatu untuk keluarga anda. Betul tak? Betul ke betul saya ini? Kita di dalam bidang, kita join dalam bidang hartanah ini jangan semata-mata untuk bekerja. Dengar baik-baik sekali lagi, kita yang berada dekat sini bukan datang untuk bekerja. Dalam hartanah ini, you jangan ada mindset untuk datang sekadar nak bekerja. Dalam bidang hartanah ini, you all datang untuk berkerjaya. Bidang hartanah ini adalah suatu kerjaya. Dia bukan pekerjaan. Kalau anda datang semata-mata sebagai pekerjaan saja, so maksudnya you close satu sales dapat 3,000, 4,000 rasa sudah cukup dah, betul tak? Tetapi kalau you anggap sini adalah satu kerjaya, you akan pergi all out. Dapat sebanyak yang boleh. Capai you punya matlamat secepat yang boleh. You punya impian itu. You kena set you punya impian yang sangat-sangat tinggi. You tak boleh datang kerana seperti bekerja saja. Kalau you datang seperti bekerja saja, maksudnya you takkan buat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa untuk diri kamu ataupun untuk you punya family, orang-orang yang kamu cintai itu. So di sini juga saya ada satu simple punya progress pembelian rumah lah. Booking form, daripada booking form kita perlu customer kita sudah isi booking form, dia perlu sign letter offer, sudah sign letter offer, baru sign SPA, lepas sign SPA, sign LA. SPA dan LA biasanya sign serta, dan selepas itu customer kita perlu buat MOT, Memorandum of Transfer. Booking form ini adalah detail customer kita dan detail maklumat tentang projek yang kita jual kepada customer kita beli itu. So hantar kepada banker akan berdasarkan apa yang tulis dalam booking form itu untuk submit customer kita punya loan. Apabila loan tak ada masalah, sudah lulus, bank akan keluar satu kita panggil bank letter offer. Letter offer adalah agreement sementara untuk kita punya customer. Bagi kita punya customer tahu berapakah amount yang dia lulus, berapakah kadar faedahnya, dan berapakah tempoh pinjaman dia. Customer kalau sudah setuju, dia perlu sign persetujuan, dan baru bank akan hantar segala detail kepada lawyer in charge. Hantar kepada lawyer untuk arrange dua benda. Satu, SPA, perjanjian jual beli antara developer dengan pembeli, dan LA antara bank dengan pembeli. So sang serentak dan settle lah. Lepas settle, customer perlu buat lagi satu. Kita perlu buat tukar milik. Kita perlu tukar hak milik itu kepada pembeli. Tetapi kebiasaan MOT ini untuk strata title perlu dibuat apabila rumah kita siap nanti. Dia punya kos yang tersendiri lah. Dia punya kos yang standardized punya, yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. So ini tak perlu. Kita akan Malaysia.
So, saya pergi ke next. Okay. So, yang itu lain lah. Okay. So, sebagai ejen hartanah, selepas kita brief, selepas kita ada dapat maklumat projek, okay, benda yang wajib kita buat ialah kita perlu kuasai skill telemarketing. Okay, kita perlu kuasai skill telemarketing. Kita perlu buat calling setiap hari. Database customer, database orang-orang yang beli rumah, company ada sediakan. Okay, company ada sediakan dan you perlu minta dengan you punya leader masing-masing. Okay, untuk database itu dan buat calling untuk dapatkan you punya sales. Okay, cold calling, telemarketing termasuk cold calling, warm calling, follow up, dan kita sentiasa kena buat benda ini secara berterusan dan konsisten. Okay, so of course bagi mereka yang sentiasa ada buat calling punya mesti ada rejection. Dan kita perlu hadap rejection itu dan say to the next lah. Buat sampai dapat. Kita perlu buat sentiasa ada. Bukan call satu nombor, dua nombor terus boleh dapat customer. Kalau begitu senang, kita tak ambil agent dah, kita buat sendiri dah. Kita punya leader sudah buat sendiri dah. So confirm bukan benda yang senang. Tetapi setelah kamu kuasai dia cuma adalah repetition saja. Buat benda yang sama setiap hari. Bila you buat setiap hari, of course lah, mungkin setiap hari you pun akan ada sales. Kalau you buat dengan cara yang betul dan you dapat you punya momentum dalam mencari sales di dalam bidang hartanah ini. Sebab kerjanya memang senang saja. Repeat benda yang sama setiap hari. Okay. Selepas itu, marketing platform offline, kita ada booth. Okay. Kita ada booth. Kita ada booth, kita ada roadshow, kita ada booth dan roadshow lah. Dua booth yang fix punya dekat Lotus dan DSK adalah organizer kepada 9 outlet Lotus di seluruh Klang Valley. Okay, kita adalah organizer lah, maknanya hampir 19 Lotus saya pun boleh masuk punya untuk booth. Tetapi sementara ini kita punya projek memang berada dekat Kajang lagi sebenarnya. So dua booth, dua Lotus kita sudah concord lah. Okay, satu dekat sebenarnya, satu lagi dekat Kajang. Okay, nah dua tim yang berlainan lah. So marketing platform yang perlu kita mahirkan ialah, okay, seperti yang kamu nampak dalam kita punya page ni lah, Facebook. Okay, you all perlu post, you all kena inform, you all kena declare kepada di dalam Facebook bahawasanya anda adalah ejen hartanah dan setiap hari minimum kena ada 3 post di dalam FB, Instagram dan sebagainya. Okay, ini adalah platform-platform. So ya contoh-contoh lah, contoh-contoh platform-platform yang berada di Facebook. Sebab Facebook ada banyak-banyak segmen yang berlainan. Okay, kita ada post, kita ada story, banyak lagi marketplace semua. You pun kena pergi kerja satu persatu untuk post produk-produk kita, benda-benda yang kita nak jual itu. Kalau tidak, takkan you nak orang pergi cari you. Kalau you tak bagi tahu orang you tengah jual apa, siapa akan pergi cari you. Takkan tiba-tiba dia otomatik tahu you sudah jual hartanah. Dia otomatik tahu you ada jual mana. You confirm kena buat iklan. Dalam bidang hartanah ini memang iklan you jalan, iklan you kreatif, iklan you sangat-sangat pandai, you akan ada banyak sales. Okay, you akan ada banyak sales kalau you punya iklan tak berhenti-henti. Okay, Facebook, okay, majority terbahagi kepada yang tadi kita cakap punya majority adalah free punya lah, personal post. Facebook juga ada satu kita panggil SBX. Kita boleh tujukan kita punya iklan kepada orang yang mungkin tengah cari rumah. Tetapi cara ini adalah berbayar. Kita perlu gunakan kita punya fund, duit untuk buat ads di FB untuk dapatkan lead, nombor telefon customer. Okay, tetapi di DSK Group anda semua memang sangat lucky. Okay, sebab kami
Okay, kami GSK Group ada bagi free lead. Okay, hasil daripada FBS saya yang akan pergi buat S itu, bila dapat itu lead, kita berikan free, secara free kepada kita punya agent. Okay, tetapi dengan ada syaratnya, of course. Okay, ada dia punya syarat dan syaratnya. Nak tahu syarat-syaratnya, saya tak cakap dekat sini, jumpa dengan you punya leader dan mereka akan jelaskan kepada you. Simple punya syarat. Of course, kena jumpa, you kena jumpa dengan you punya leader. Okay? Instagram, okay, dan marketing sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting di marketing ini kita perlu kita panggil self branding kita sendiri. Kita perlu bagi orang tahu kita adalah ejen hartanah. Setiap hari kita hipotesis kita punya kawan-kawan di FB, kita adalah ejen hartanah, kita adalah ejen hartanah, nak cari rumah, kena cari kita macam baru kita akan dapat sales. Okay, kita akan dapat sales. Okay, next. So di dalam hartanah ini 3 key kita perlu kita perlu ada, iaitu tekan tekun dan tabah. Di dalam hartanah ini dengan adanya 3 benda ini, rasa majoriti anda boleh berjaya lah. Okay? Dan sebagai ejen hartanah, penampilan kita adalah sangat-sangat penting kerana hari ini jualan hartanah adalah ejen hartanah adalah profesionalisme lah, profesional. Kita jual satu produk yang beratus-ribu. So, kita kena bagi confident kepada customer kita untuk percaya kita boleh serve dia terbaik. Of course, penampilan kita adalah sangat-sangat penting. Tak ada orang yang suka berurusan dengan orang yang seleke-seleke punya. Kita perlu berpakaian kemas. Kalau tak pakai coat pun, at least kita kemas. Jangan pakai selipar pergi jumpa customer. Okay, so untuk perempuan ini adalah penampilannya. Okay, pelakuan. So pelakuan perlu dan tidak perlu digarui. Okay, of course setiap kali kita perlu utamakan tempat duduk untuk pelanggan. Okay, kita perlu perkenalkan diri kita kepada kita punya klien. Sentiasa ucapkan terima kasih, bersyukur kepada kita punya customer, sentiasa kerana sudi luangkan masa untuk temu janji ini. Kalau kita percaya buat appointment, perkenalkan pemaju dan projek kita itu. Okay, kita wajib, okay, kalau you tak mahir sesuatu projek, anda wajib gunakan hikmat senior-senior kita. Sebab, okay, sebab customer dekat luar sana, customer yang berjumpa dengan kita untuk projek-projek tertentu, sudah pasti mereka juga ada set appointment dengan ejen-ejen lain. Okay, mereka yang tengah cari rumah, mereka pasti akan cari dekat banyak tempat. So kita, kalau berjaya set appointment itu, customer datang, kita wajib perkenalkan pemaju dan projek itu dengan sedalam-dalamnya supaya customer itu boleh buat keputusan terus dan boleh dapat info-info yang lebih mendalam. Kalau kita adalah ejen baru, biasanya kita tiada ilmu yang paling dalam sebab nak close satu sales bukan. Nak cakap susah, bukan susah. Tapi nak cakap senang pun bukan sesenang cakap produk saja orang terus beli. Customer akan tanya you banyak-banyak soalan. Banyak-banyak skill yang you perlu kuasai dulu untuk close satu sales. Oleh itu permulaan adalah permulaan setiap you punya appointment agent baru memang wajiblah inform you punya leader, dan you punya leader, I rasa mereka akan hantar satu senior untuk bantu you. Sebab kita faham masa appointment bukan senang. Bila you dapat appointment, kita pun harap boleh close sales itu. Okay, sebab kita dalam bidang hartanah ini kita tak ada tak ada basic lah. Kita memang bergantung kepada commission saja. Kalau setiap appointment you pun tak close, okay, sampai ke appointment ke-10, you akan confirm sudah letih lah. You tak set appointment lagi lah. Kita memang berharap permulaan, ejen baru, you punya kerja tak perlu close sales dulu.
tak perlu close sales dulu, tetapi buat sebanyak appointment yang boleh. Dan biarlah you punya senior, kita punya senior tolong you close sales. Kongsi rezeki itu setengah apa. Yang penting, yang penting cepat-cepat pecah peluh sales saja. So baru you akan ada momentum yang tinggi untuk teruskan perjuangan kamu di dalam bidang hartanah ini. Bagi mereka yang merokok, kalau boleh sebelum jumpa you punya customer, janganlah bisa rokok, sebab kadang-kadang bagi mereka yang tidak bisa rokok, bau rokok menyebabkan mereka kurang selesa kalau bercakap secara dekat dengan anda. Mungkin yang perokok dengan perokok, lah. Bagi mereka yang perokok, mereka akan cium bau rokok itu sangat-sangat tak selesa punya. Kita perlu berpegang kemas dan kekalkan profesionalisme kita. Seterusnya, dua benda yang paling penting. Anda wajib konsisten dan perlu ada satu disiplin di dalam bidang hartanah ini. Apapun bukan dalam bidang hartanah. Dalam hidup ini, kita pun kena ada disiplin, baru kita akan berjaya. So, selesai 2 hari punya sharing. Selesai 2 hari punya sharing. Esok akan ada lagi satu sesi di mana saya akan brief you all satu projek. Saya akan brief you all satu projek. Dan kalau kita akan brief satu projek, dan Sabtu dan Ahad, you all boleh rasai cara-cara nak bawa customer di kita punya galeri sendiri. Untuk you all punya info, office ground floor kita di bawah adalah galeri jualan untuk rumah-rumah Selangorku. Sebab rumah Selangorku kebiasaan developer tak akan bina satu sales gallery. So, office kita tingkat bawah memang khas dijadikan galeri untuk rumah Selangorku. So saya harap sharing 2 hari ini sedikit boleh memberi ilmu kepada you all sebelum anda betul-betul berpijak kaki kamulah di dalam arena bidang hartanah ini. Saya harap you all boleh set you punya target, you punya big why, you punya impian besar itu, set untuk diri kamu berapa lamakah untuk cari untuk pecah you punya sales pertama, dan seterusnya untuk 10K, 20K, 10,000, 20,000, 30,000 yang pertama anda di dalam bidang hartanah ini. Memang boleh buat. Anda cuma kena yakin dengan diri sendiri dan percaya kepada company, yakin kepada company, yakin kepada produk-produk kita, so dan macam itu. So sampai sini